Salam sejahtera. Berita Pagi Sarawak bersama saya, Debbie Aminda Padan. Kita mulakan berita edisi Isnin 6 Julai. Daerah Bintulu kini telah bertukar status daripada zon kuning kepada zon hijau. Menurut kenyataan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, berdasarkan status itu, kini terdapat 2 daerah berstatus kuning dan 38 daerah berstatus hijau. 2 daerah yang masih berstatus zon kuning ialah Kuching dan Sibu. Dalam pada itu, semalam genap seminggu Sarawak merekodkan sifar kes positif COVID-19 apabila tiada kes positif baru dilaporkan. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif di negeri ini kekal 571 kes setakat ini. Semalam juga terdapat 1 kes baru telah sembuh dan discharge dari Hospital Umum Sarawak. Ini menjadikan jumlah kes sembuh dan discharge 546 orang atau 95.62%. Manakala sebanyak 8 orang masih menerima rawatan di wad isolasi hospital. Dalam pada itu, sebanyak 2,154 premis telah dipantau semalam, melibatkan seramai 657 anggota pasukan pematuhan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. St. Joseph Cathedral, satu daripada gereja tertua di Kuching, akhirnya dibuka semula untuk Misa Ahad selepas operasi digantung selama 3 bulan susulan penularan pandemik COVID-19. Menurut Ketua Bishop Roman Katolik Kuching, Ketua Bishop Simon Poh, gereja di bandar-bandar lain seperti St. Mark Church, Carmelite Church, St. Peter's Church dan Mother Mary Chapel juga kembali dibuka kepada umum. Menurut beliau, buat masa ini semua gereja di bawah bidang kuasanya di Kuching akan hanya membenarkan 100 individu menghadiri misa pada satu-satu masa dan akan ditambah secara beransur-ansur kepada kapasiti maksimum 250 orang apabila gereja sudah bersedia. Sementara itu, Uskup Gereja Anglikan di Sarawak dan Brunei, Right Reverend Datuk Donald Juti berkata, semua gereja Anglikan beroperasi semula minggu lepas dan tertakluk kepada prosedur operasi standard yang ketat. Anggota gereja perlu mendaftar sebelum menghadiri misa dengan jumlah kehadiran pada satu-satu masa akan ditambah secara beransur-ansur daripada 100 orang kepada maksimum 250 individu. Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak Saberkas Cawangan Bukit Kota Limbang akan memperbanyakkan program-program ekonomi khususnya dalam bidang pertanian bagi meningkatkan pendapatan golongan berkenaan. Pengerusinya yang juga Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, langkah itu juga selaras seruan kerajaan bagi memajukan lagi bidang pertanian. Kita telah pun membuat keputusan untuk menambah baik program-program untuk Saberkas Cawangan Bukit Kota khususnya yang melibatkan unit-unit di bawah cawangan ini untuk lebih menumpukan kepada bidang ekonomi selain daripada program sosial yang selalu kita adakan. Program ekonomi merangkum kepada program PKS kecil dan sederhana dan juga program pertanian. Datuk Dr. Abdul Rahman menyatakan demikian kepada media selepas mesyuarat agung Tritahunan Saberkas Cawangan Bukit Kota di Dewan Bunga Raya Limbang. Beliau turut menyeru para belia terutamanya ahli Saberkas bagi Cawangan Bukit Kota Limbang dan Batu Danau agar mengambil bahagian dalam program pembangunan kerajaan. Penambahbaikan penyampaian siaran radio antara agenda penting dan perlu dipertingkat di Sarawak memandangkan radio masih menjadi medium utama khususnya bagi penduduk di luar bandar. Timbalan Pengarah Penyiaran Kawasan Sarawak Abdul Hadi Muhammad Yusof berkata, penambahbaikan ini meliputi program-program yang boleh menyantuni masyarakat khususnya yang berada jauh di pedalaman. Kita melihat bahawa kita akan menambah baik dari segi keupayaan penyampaian siaran radio kita. Kerana di Sarawak ini radio merupakan medium yang utama bagi masyarakat khususnya di luar bandar.
Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas meninjau kawasan stesen pemancar Pujut di Miri. Sementara itu, sepanjang lawatan kerja beliau 3 hari di Miri, beberapa perkara sedang dibincangkan, antaranya penambahan masa siaran dalam kalangan petugas dan program. 2 siaran yang telah dikenal pasti ialah YFM Iban dalam konteks lokal dan juga siaran Kayan dan Kenyah. Tambah beliau, hasil tinjauan mendapati masyarakat Kayan dan Kenyah di pedalaman tidak mendapat akses lain selain daripada radio, walaupun segelintir mereka mempunyai kemudahan program satelit. Siri jelajah ke stesen-stesen penyiaran RTM seluruh Sarawak yang bermula dari Seri Aman hingga ke Limbang adalah bagi melihat keupayaan serta mengenal pasti penambahbaikan ke arah mencapai sebuah badan penyiaran yang terbaik. Sebanyak 48 keping saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan jalan raya dan 2 individu memandu di bawah pengaruh alkohol berlebihan berjaya ditahan dalam op mabuk yang diadakan di Jalan Simpang 3 awal pagi semalam. Pemangku Ketua Polis Daerah Kuching, Superintendent Merbin Lisa berkata, operasi yang bermula pukul 9.30 malam hingga 2 pagi itu dijalankan oleh Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Kuching. Superintendent Merbin dalam satu kenyataan berkata kedua-dua suspek telah ditahan di bawah Seksyen 45A-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Manakala daripada 48 keping saman berkenaan, 4 dikeluarkan atas kesalahan tidak memiliki lesen memandu, 14 gagal mengemukakan lesen dan 13 keping saman bagi kesalahan menggunakan nombor pendaftaran tidak mengikut spesifikasi ditetapkan. Kesalahan lain yang turut direkodkan dalam operasi tersebut termasuklah lesen kenderaan motor tamat tempoh, tidak mempamerkan cukai jalan, ubah suai struktur kenderaan dan lesen tamat tempoh. Sebanyak 55 buah kenderaan dan 76 individu telah diperiksa sepanjang operasi tersebut berlangsung. Superintendent Merbin berkata operasi berkenaan akan dilaksanakan secara berterusan untuk mengesan pemandu yang memandu di bawah pengaruh alkohol berlebihan bagi memastikan keselamatan pengguna jalan raya. Dalam perkembangan lain, Superintendent Merbin memaklumkan 2 suspek yang disyaki terlibat dalam kes kecurian sebuah motosikal di Santubong telah ditahan Sabtu lepas. Seorang daripada suspek merupakan remaja berusia 15 tahun. Ketika ditahan, remaja itu sedang leka meleraikan komponen-komponen motosikal yang dicuri di sebuah rumah kosong di kawasan Bandar Baru, Semariang. Susulan daripada tangkapan itu, suspek kedua iaitu lelaki berusia 24 tahun yang dipercayai perancang bagi kes curi motosikal tersebut turut ditahan beberapa jam kemudian. Superintendent Merbi mengesahkan suspek kedua mempunyai 4 rekod lampau berkaitan dadah. Kedua-dua suspek kini ditahan reman selama 4 hari dan kes disiasat di bawah Seksyen 379A Kanun Keseksaan. Orang ramai diseru untuk tampil menderma darah bagi memastikan bekalan darah mencukupi kepada pesakit yang memerlukan setiap hari. Menurut Pegawai Perubatan Hospital Bintulu, Dr. Nazlin Muhammad Yunus, buat masa ini bekalan darah di hospital tersebut mencukupi. Namun, penderma adalah digalakkan untuk sentiasa menderma darah bagi memastikan bekalan darah mencukupi. Buat masa sekarang, alhamdulillah mencukupi. Tapi bila-bila masa saja kita sangat memerlukan darah, sebab anytime pun pesakit mungkin memerlukan dermaan darah. Beliau yang ditemui pemberita RTM pada kempen derma darah yang diadakan di Bintulu memberitahu bekalan darah sememangnya diperlukan di setiap hospital termasuk Hospital Bintulu. Kempen derma darah anjuran bersama Pertubuhan Cik Ainhor dan Moral Uplifting Society Bintulu ini menyasarkan 50 orang penderma dalam program berkenaan. Pejabat Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Sibu berjaya merampas 520 liter minyak diesel dengan nilai rampasan berjumlah lebih RM50,000 di sebuah stesen minyak dekat Jalan Oya Lama Sibu Sabtu lepas. Turut dirampas 2 buah kenderaan pacuan 4 roda.
Menurut Ketua Cawangan KPDN HEP Sibu, Kelin Bolhalsan Elias Hollywood, rampasan dibuat selepas pemilik kenderaan berkenaan gagal mengemukakan dokumen kebenaran atau permit khas semasa pemeriksaan dilakukan. Kes disiasat di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961 yang memperuntukkan hukuman denda sehingga RM1 juta atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali bagi kesalahan individu. Bagi kesalahan melibatkan syarikat pula, hukuman denda sehingga RM2 juta boleh dikenakan sekiranya didapati bersalah. Kelin dalam kenyataan medianya turut mengingatkan orang ramai agar tidak membeli minyak petrol atau diesel melebihi tangki kenderaan tanpa permit khas barang kawalan berjadual. Program vaksinasi rabies percuma dari kampung ke kampung bagi daerah bau akan dimulakan bermula 13 Julai ini. Jabatan Perkhidmatan Veteriner Sarawak JPVS dalam satu kenyataan memaklumkan program tersebut dilaksanakan secara berperingkat sehingga 24 Julai. Bagi peringkat pertama, program tersebut berlangsung dari 13 hingga 18 Julai, membabitkan 62 kampung. Manakala peringkat kedua bermula 20 dan 21 Julai, membabitkan 15 kampung. Sementara itu, peringkat ketiga akan diadakan pada 23 dan 24 Julai di 15 kampung. Menurut JPVS, pemilik anjing diingatkan supaya membawa kad pengenalan selain memastikan haiwan peliharaan mereka berada dalam keadaan sihat, tidak bunting serta berusia 3 bulan ke atas. Anjing peliharaan yang telah disuntik melebihi tempoh 1 tahun digalakkan untuk mendapatkan suntikan dos kedua. Setiap pemilik anjing juga diminta supaya sentiasa mengikut garis panduan yang ditetapkan dengan menggunakan pelitup separuh muka dan membawa pensanitasi tangan. Sekian berita pagi Sarawak, saya Debbie Amanda Padan. Kita jumpa lagi.